Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar? Bertemu kita dalam ruangan channel YouTube Rizal Abdul Rahim. Para penonton sekalian, untuk hari ini saya ingin kongsikan kepada anda nasihat-nasihat ataupun maklum balas yang diterima dari pihak industri berkaitan tentang projek penilaian pelajar semester akhir. Untuk makluman anda semua, pada sesi Disember 2020, Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Idris Shah telah berjaya melaksanakan program DPEX ke-26, di mana DPEX ini adalah satu program yang kita sediakan kepada pelajar-pelajar semester akhir untuk membentangkan projek mereka kepada pihak industri. Projek ini merupakan hasil kajian ataupun hasil ciptaan inovasi daripada pelajar-pelajar yang bertujuan untuk menguji sejauh mana kepakaran ataupun pengetahuan para pelajar dari aspek teknikal maupun dari aspek teori sepanjang pengajian mereka di Politeknik. Jadi untuk kali ini DPEX telah dilaksanakan secara dalam talian dan para pelajar diberikan ruang untuk mempersembahkan projek mereka kepada pihak industri yang kita pilih dari kalangan mereka yang pakar dalam bidang masing-masing, seperti dalam bidang pembinaan, bidang reka bentuk, bidang alam sekitar dan sebagainya. Jadi di akhir proses pembentangan, para penilai telah memberikan maklum balas. Jadi maklum balas ini amat penting untuk dijadikan rujukan dan panduan kepada pelajar-pelajar yang akan datang yang turut akan menjalani projek semester akhir ini. Jadi hari ini saya akan kongsikan satu video maklum balas, rangkuman maklum balas dari pihak industri, apa yang perlu ditambah baik untuk subjek ini di masa-masa yang akan datang. Jadi untuk itu saya mempersilakan Puan Fauzia, pengarah program untuk DPEX ke-26 Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Idris Shah, untuk membentangkan, berkongsi kepada kita maklum balas daripada industri. Jom kita lihat. Okay, terima kasih ucapkan kepada saudara pengurusi majlis yang dihormati Puan Saedah Jonino, Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam PSIS, Ketua Program Diploma Kejuruteraan Awam Puan Siti Barawahida, Ketua Program Diploma Alam Sekitar Cik Khairul Anwar, Penolong Ketua Jabatan Dr. Zan Salwani, seterusnya rakan-rakan seperjuangan, para penyelia Diploma Kejuruteraan Awam dan juga Diploma Alam Sekitar, dan yang diraikan para pelajar sekalian semester 4 dan semester 5 untuk program DKA dan juga DAS. Okay, alhamdulillah, syukur pada hari yang mulia ini kita dapat berkumpul dan saya mengambil sedikit masa hadirin sekalian untuk membentangkan sedikit dapatan lah ataupun komen yang kami dapat sepanjang pelaksanaan DPEX 26 selama 2 hari, di mana komen ini adalah yang dicatatkan oleh para moderator yang terlibat bagi 5 platform lah untuk makluman semua, dan juga sebenarnya perkongsian ini lebih kepada untuk memberi input sedikit input kepada pelajar DKA dan juga DAS, terutamanya semester 4, di mana akan membuat pembentangan dan juga penyediaan segala video presentation dan sebagainya untuk semester akan datang. Jadi komen yang saya dapat tu saya rangkumkan dalam satu slide lah, di mana saya akan buat nak kata detail tu tak detail sangat, cuma sebagai panduan untuk pelajar pada semester depan
supaya boleh diambil kira dalam penyediaan bahan, bahan penilaian kamu untuk dinilai oleh pihak panel luar. Alright, ini saya dah rangkumkan lah ya. Sebenarnya ada yang komen yang lebih kurang sama, tapi basically inilah antara komen yang dibuat oleh para panel, dan saya akan cuba detailkan sikit lah. First kali kita tengok yang ini produk seperti telah ada dibuat ataupun ada di pasaran. So tidak dinafikan ada di kalangan para pelajar yang menghasilkan produk, tetapi produk tersebut telah pun berada di pasaran. Jadi yang ini mohon kerjasama penyelia dan juga pelajar lah, sebelum kita nak ada intention untuk menghasilkan produk yang baru, please survey juga keadaan ataupun di sekitar kita lah, ataupun biasanya di market lah. Boleh tengok sama ada produk tersebut dah ada ataupun tidak. Sekiranya dah ada, kita boleh sebenarnya menghasilkan produk yang sama, tetapi mesti ada value added di situ. Contoh ada penambahbaikan lah. Contohnya kalau kamu nak hasilkan tool untuk mempermudahkan kerja-kerja rendering ataupun untuk plastering. So mungkin dah ada, tapi you kena tambah sedikit value added yang tidak ada pada alat yang sebelum itu. So maksudnya di sini tidak ada menjadi sebarang masalah, cuma tak boleh 100% sama dengan yang dah sedia ada di pasaran. So bagi yang pelajar membuat FYP untuk semester depan, sekiranya menghasilkan produk, so tolong bear in your mind berkaitan dengan perkara ni. So mesti ada difference dengan yang current produk yang dah ada. Itu komen pertama. Kemudian komen yang kedua adalah menggunakan istilah yang berkaitan dengan kejuruteraan awam. Ini terutama sekali dalam membuat pembentangan ketika kita membuat pembentangan tentang produk ataupun kajian kita. Jadi istilah yang dimaksudkan dengan kejuruteraan awam itu contoh dari segi, kalau katakan untuk konkrit, untuk konkrit, biasanya kita menguji kalau konkrit keras ni ataupun hardened konkrit, orang kata dia punya main properties untuk hardened konkrit adalah compressive strength ataupun kekuatan mampatan. Jadi pelajar bila membuat pembentangan, janganlah orang kata just mention kekuatan sahaja. Kita mesti gunakan term atau istilah yang memang bersesuaian dengan kita punya bidang. Sebab kita tak nak orang kata panel melihat kita sama dengan pelajar yang bukan dalam bidang kejuruteraan awam. Ini dalam aspek presentation lah istilah yang digunakan. Kemudian selain daripada itu, berkaitan dengan tajuk. Tajuk perlu lebih spesifik. Ada panel yang komen tentang tajuk lebih spesifik, maksudnya untuk untuk peringkat kita, jadi tajuk ni sebenarnya kalau boleh direct to the point lah. Apa yang kita nak kaji sebenarnya. Kalau tak silap saya, masa Dr. Faizal buat pembentangan, dia ada mention juga lah dari segi ciri-ciri yang perlu ada dalam kita nak menentukan sesuatu tajuk. Dan sebab itulah kita ada pembentangan untuk FYP 1 tujuan dia yang selain daripada untuk melihat pelajar punya perancangan, adalah untuk melihat juga dari segi tajuk pembentangan. Selanjutnya adalah problem statement perlu ada rujukan ataupun citation. Apa maksud di sini problem statement perlu ada rujukan ataupun citation? Biasanya bila kita nak buat problem statement, kita akan bermula daripada isu yang besar sekali. Dia macam bentuk diamond. So dia mula dengan besar, kemudian dia lebih kecil, dan last sekali dia akan narrow down kepada apa yang kita nak buat sebenarnya. Jadi citation di sini boleh juga kita gunakan sekiranya kita ada buat sedikit research ataupun literature review, ataupun kita dapat daripada artikel dan jurnal, ataupun mungkin sumber daripada internet, ataupun sumber daripada majalah yang berkaitan dengan kita punya problem statement lah. Perlu
boleh dimasukkan untuk mengukuhkan kita punya problem statement ataupun pernyataan kajian. Okey, ni terutama sekali SB dengan pelajar lah untuk makluman kamu. Dan saya rasa kalau untuk FYP 1 bagi DKA ya, kita telah pun mempergunakan kaedah design thinking Okay, ada berapa step, jadi insyaAllah saya rasa mungkin tak ada masalah lah. Okay, maaf tak ada masalah untuk kita meletakkan citation. Okay, selanjutnya adalah penentuan parameter kajian perlu lebih sesuai. Okey, ini merujuk kepada kerja-kerja makmal ataupun apa properties yang kita nak lihat dalam kita punya kajian ataupun produk. Okey, penentuan parameter kajian lebih sesuai ni yang saya dapati adalah komen daripada panel DAS Diploma Alam Sekitar. Ni merujuk kepada contohlah mungkin kajian kamu berbentuk water quality. Okay, contoh saja water quality. So you kena identify parameter apa yang bersesuaian untuk menjawab objektif kamu dalam menentukan water quality tadi. Okay, sebabnya ada certain parameter tu mungkin tidak mencukupi. Walau bagaimanapun kita fahamlah dengan keadaan pandemik yang ada ni dan juga kekangan kita untuk masuk semula ke PSIS menyebabkan ada certain parameter yang tidak dapat dilaksanakan oleh pelajar. Ini orang kata apa, sebagai reminder lah ataupun sebagai persediaan bila nak buat kajian tu pastikan parameter yang kita nak lihat tu orang kata apa, mencakupi lah objektif dan juga apa yang terkandung dalam kita punya kajian. Okey, next adalah kaitkan dengan green aspect. Ini dalam panel DKA kalau tak salah saya, mereka kalau boleh nak belajar orang kata apa, masukkan elemen green. Elemen green di sini boleh dikaitkan dengan penggunaan 3R, okay, di mana orang kata apa, pelajar boleh menggunakan recycle material. Okay, dalam masa yang sama bila gunakan recycle material tu apa kesan dia. Okay, contoh mungkin mengurangkan kos, okay, mengurangkan pencemaran dan sebagainya. Okay, panel nak lihat di situ. Orang kata apa, dari segi innovation part tu kalau dapat masukkan green aspect, mereka lebih orang kata apa, galakkan lah. Okay, walaupun panel ada pelbagai pandangan tapi komen-komen mereka ni bolehlah orang kata apa, disesuaikan dengan kajian yang dibuat. Bukanlah semua kajian boleh dimasukkan dengan green aspect ni. Tengok kepada kesesuaian. Okey, kemudian next adalah pengetahuan asas tentang disiplin kejuruan awam perlu hukum. Ini adalah komen daripada panel DKA juga. Okay, terutama sekali dalam ketika membuat bentangan bila pelajar ditemu buat, okay, contoh apabila ditanya unit pengukuran dalam inci ke cm ataupun ke milimeter, pelajar tidak mampu menjawab dengan baik. Jadi secara tidak langsung lah kata apa, menunjukkan penguasaan pelajar terhadap yang kata apa, basic knowledge ni boleh dipertingkatkan lagi lah untuk masa akan datang. Ya, bukan sekadar untuk projek saja sebenarnya. Nanti bila kamu dah kata apa, akan menjalani latihan industri, biasanya kata apa, penyelia aspek kamu dah pun mahir, okay, dengan pengetahuan asas tentang pengukuran unit dan sebagainya. Okay, ini juga untuk DKA untuk membuat produk konkret. Contoh saja, bagi contoh kat sini, kamu kena comparekan dengan material yang asal. Okay, contoh kamu nak tengok apakah kesan properties konkret apabila ditambahkan dengan silica fume. So macam mana you nak tengok kesan dia? Of course you kena compare kalau bancuhan tanpa silica fume and then apa yang berlaku sekiranya kita tambah dengan silica fume. Okay, itu kajian kalau ada pelajar yang nak buat keberkesanan ke apa, so kena ada comparison dengan yang asal. Okay, next adalah dari segi penggunaan terma ataupun perkataan. Contoh, sini dia refer kepada sampel A, bukan perkataan bahan A. So you kena faham apa maksud sampel dan apa maksud bahan. Okay.
bahan ni kalau kita tengok dia lebih merujuk kepada apakah yang kita gunakan. Contoh untuk konkrit, apa bahan dia? Okay, ada simen, ada pasir, ada aggregate, air, okay, kemudian baru terhasilnya konkrit. Tapi bila sampel A tu dia merujuk kepada bancuhan konkrit yang pertama, sampel B bancuhan konkrit yang kedua. Sama juga kalau untuk waste water quality contohnya, bila kamu ambil untuk batch pertama, kita panggil dia sebagai batch pertama mungkin ada sampel A dan B. Okay, kemudian batch yang kedua kita ambil mungkin ada sampel yang selanjutnya. Okay, jadi penggunaan perkataan sampel dan juga bahan tu kena dititik beratkan jugalah. Okay. Kemudian yang selanjutnya adalah kemahiran berkomunikasi. Apa yang saya nak sentuh dari segi aspek kemahiran berkomunikasi ini adalah kerana pada hari kejadian ada pelajar yang mungkin agak gugup ya, di mana tidak dapat meneruskan pembentangan pada awal ketika sesi yang sepatutnya lah. Jadi kita bagi peluang untuk beliau mungkin meredakan sedikit dia punya perasaan gugup tu. Lepas dah grup lain, baru kita panggil dia untuk buat pembentangan. Dan kita nampak juga ada pelajar yang macam dalam keadaan yang tegang ketika membuat pembentangan. Dan sepatutnya perkara ni kita boleh kurangkanlah. Sebabnya bermula pada semester 1 kamu telah pun dilatih lagi-lagi dalam masa pandemik ni membuat pembentangan, video recording dan sebagainya. Okey, itu berkaitan dengan kemahiran berkomunikasi. So kena bersedialah ya, sebab kita membuat pembentangan tu di hadapan panel yang kita tidak pernah berjumpa. Okey, dan untuk makluman kamu, panel ni bukanlah nak mencari salah kamu ya. Mereka nak mendengar apa yang kamu dah buat dan ada komen daripada pihak panel tu yang boleh diambil untuk memantapkan lagi kajian kamu dari segi mungkin nak tambah pada penulisan ataupun mungkin boleh di-extendkan pada masa akan datang. Okey, kemudian yang ini persembahan. Ini pun dalam aspek pembentangan juga. Persembahan yang boleh menarik minat panel. Okey, ini dia ada kaitan dengan yang produk sedia ada tadi tu. Okey, panel komen kalau dah mungkin produk kamu tu biasa-biasa, tapi macam mana you nak interact panel supaya terus mendengar kamu punya pembentangan walaupun bahan ataupun produk ataupun kajian kamu tu macam banyak dah dibuat. Perlu ada daya tarikan di situ. Mungkin dari segi slide presentation, mungkin dari segi nada kamu membuat pembentangan, bukan sekadar membaca slide dan sebagainya. Okey. Kemudian yang ini lengkapkan produk dengan ciri-ciri kejuruteraan. So maksudnya di sini contoh macam kita hasilkan contohlah wheelbarrow kan, ada projek yang buat wheelbarrow. So ciri-ciri kejuruteraan tu maksudnya bila kita buat presentation, kita ceritakan dia dari segi aspek kejuruteraan tu sendiri. Contoh berapa berat yang boleh diangkat, gunakanlah dalam Newton. Okay, unit yang memang kita dapat bezakanlah sikit. Kalau sekadar menggunakan kilogram, aktiviti jual beli pun banyak menggunakan kilogram kan. So situ nampak kan macam mana kita sebagai seorang pelajar kejuruteraan ni kita membentangkan kita punya produk. Okey. Dari segi kekuatan dia apa? Okey. Kalau katakan untuk melihat sifat ataupun properties of beam ke apa ya, contohlah untuk rasuk kan, mungkin you boleh tengok dari segi deflection dia macam mana jadi, kemudian dari segi torsion dia apa yang berlaku, dan apa dari segi tensile strength dia apa nilai, dan juga yang lain-lain. Tapi kita lebih kepada ciri-ciri kejuruteraan, bukan kita nak jual dia okey produk ni dibuat daripada besi yang nipis, okey kerja-kerja materian tu lebih mudah, kita lebih kurang yang tu kita cuba kurangkan. Okay. Next adalah pelajar perlu tahu code of practice yang dirujuk. Okay, ni lebih kepada standard. Bila kamu nak buat kajian, okay, sama ada bentuk product based ataupun case study, so you mesti ada you punya rule of thumbs ataupun inilah code of practice. Contoh yang paling mudah kat sini,
untuk konkrit sebab biasa kita lihat konkrit banyak orang buat. So kamu nak rujuk kod yang mana? Sama ada British Standard, Malaysian Standard ataupun ASTM ataupun kod yang lain. It depend biasanya sebab kita yang Malaysia ni kita banyak pakai BS ataupun sekarang kita dah ada EN Eurocode. Kita boleh tengok, dan juga Malaysian Standard yang dikeluarkan oleh pihak SIRIM. Jadi apabila membuat pembentangan perlu nyatakan kami menggunakan rujukan daripada BS 6228 ke contohnya tentang composite strength, di mana had yang telah ditetapkan untuk properties konkrit bila berumur 28 hari contoh adalah let's say kalau grade konkrit 25 masih achieve at least berapa persen, 90% ke 95%. So itu cara you buat pembentangan yang boleh orang kata pun meyakinkan panel, oh memang mereka ni buat memang berdasarkan code of practice yang telah ditetapkan, bukan sekadar bercakap orang kata apa okey kami dapat strength gini-gini dah kata apa mencapai yang telah ditetapkan. So kita kena mention apa code of practice yang kita rujuk. Okey, pembentangan data perlulah menarik. Ni pun pada aspek pembentangan juga. Maksudnya dari segi pembentangan kamu tu. Sebab kita nampak ada setengah kumpulan yang hanya bercakap saja menggunakan slide. Okay. Why not untuk pembentangan data tu kamu boleh menggunakan graph ataupun kata apa diagram lah supaya kata apa panel dan juga audience kamu tidak merasa tidak menarik pembentangan tu, dan sebaliknya mereka inginkan lebih daripada pembentangan kamu. Okay, ni saya dah terpilih 2 kali ni, minta maaf. Okay. Okay, yang seterusnya adalah pelajar perlu ada rujukan bila bercakap mengenai dapatan yang diperolehi. Okay, ni mau kepada data analisis Biasanya bila kamu buat data analisis, contohlah, okay, contoh kamu buat satu kajian dan kamu dapat sedemikian, and then you buat conclusion bahawa yang kamu dapat ni memang kata apa sesuai ataupun selari dengan dapatan kajian yang orang lain pernah buat menggunakan produk yang sama. Okay. Contoh macam tadi saya mention, you gunakan fly ash ke silika fume ke. So kajian perbandingan yang kamu buat mestilah dengan orang yang dah pernah buat benda orang kata ataupun bahan tersebut juga. Jangan kamu comparekan dengan material yang lain. Of course tak selari. Ya, ni lebih kepada data analisis. Okey, selanjutnya juga ada komen daripada pihak panel berkaitan dengan jalinan kolaborasi kajian. Ni saya rasa dia tujukan khas kepada pelajar DAS pelajar DAS di mana mereka kalau ikutkan komen yang ditulis tu mendapat pujian lah daripada pihak panel, memandangkan kajian yang dibuat tu dilaksanakan di bersama kolaborasi UKM ke kalau tak salah saya. Okay. So kamu kalau buat kajian tidak ada sebarang masalah sekiranya nak mendapatkan orang kata apa kolaborasi dengan pihak lain, pihak luar. Okay. Selain daripada membantu untuk memudahkan kita kadang-kadang untuk membuat gerak kerja dalam kaedah kajian, dia juga sebenarnya mampu untuk orang kata apa memberi pandangan okay. Selain daripada pihak supervisor, kamu juga boleh mendapat pandangan daripada orang luar, dan dalam masa yang sama pihak JKA, PSIS juga mendapat orang kata apa kelebihan lah di situ, mendapat dari segi aspek jalinan kolaborasi. Okey, dan yang dua terakhir ni iaitu keboleh pasaran produk. Okay, panel juga menekankan sebab ada certain produk yang dipresentkan tu, yang dibentangkan, nampak dia punya value untuk dipasarkan. Cuma mungkin orang kata apa boleh di-extendkan lagi dengan membuat copyright dan sebagainya. Ada produk yang bagus, yang maksudnya sekiranya dipasarkan boleh membantu menyelesaikan masalah yang memang dihadapi oleh pihak industri. Okay, yang terakhir adalah penyediaan sampel kajian di makmal. Okay, sampel kajian di makmal ni merujuk kepada ni more kepada kalau siapa yang membuat kajian lah. Okay. Dari segi bilangan sampel, okay, dari segi
method of kajian, research method yang kamu nak buat tu. Okay, contoh kalau kamu nak buat water quality untuk dia punya sampel, nak test COD ke, okay, TSS ke, berapa minimum sampel yang kamu boleh sediakan. Okay, biasanya dalam code of practice ada di-mentionkan. Okay. Tentu kalau katakan untuk konkret, composite strength minimum you kena sediakan 3. Kenapa 3? Sekiranya satu sampel kamu rosak, at least kamu ada 2 untuk mendapat bacaan purata. Tapi kalau kamu just sediakan 2 saja, satu rosak dan satu saja yang boleh dipakai, adakah satu tersebut dia represent jawapan yang kamu kehendaki? Okay, itu pentingnya penyediaan sampel kajian di makmal ni dari segi number of sampel yang kita kena sediakan. Okay, so saya rasa secara keseluruhan panel orang kata apa, berpuas hati dengan produk ataupun hasil kajian pelajar pada semester ini, ya. Dan mereka mengharapkan ada lagi orang kata apa, kejutan pada semester akan datang, terutama sekali untuk product base ataupun kajian case, ya. Dan sebenarnya saya maklumkan sikitlah, kadang-kadang product base tu dia bermula daripada kajian juga. Contoh kamu nak menghasilkan brick, ya, kamu akan bermula dulu kajian di makmal, menyediakan sampel untuk kamu uji dia punya composite strength, okay, dan juga properties yang lain, and then you akan tentukan yang mana yang paling baik, okay, campuran tersebut baru you gunakan untuk menghasilkan produk brick kamu. So di situ nampak perjalanan proses kajian kamu bermula daripada kajian itu sendiri, okay, dan seterusnya kepada produk. Okay, so kalau ada pelajar yang orang kata apa, masih lagi kurang memahami lah tentang kajian kes dan juga produk base tu, bolehlah bertanya kepada penyedia masing-masing, ataupun sekiranya kalau nak tanya saya pun boleh, okay, untuk di KA lah. Kalau DAS boleh tanya Cik Zamri. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.